Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Batrisha binti Muhammad Effendi, merupakan pelajar tahun 1 dalam jurusan Kimia Analisis dan Persekitaran. Di dalam video ini, saya akan mengupas bagaimana stres boleh membawa seseorang itu menghadapi masalah kesihatan mental. Secara lazimnya, stres merupakan desakan ataupun tekanan yang dihadapi oleh seseorang. Stres kita boleh bahagikan kepada dua, di mana stres yang boleh memberi kebaikan kepada diri kita dan juga stres yang boleh memberi keburukan kepada diri kita. Sebagai contoh stres yang boleh memberi kebaikan kepada diri kita adalah apabila kita menghadapi sesuatu tekanan, badan kita akan mengeluarkan satu hormon dan dia akan membuatkan otak kita untuk berfikir secara kreatif dan inovatif untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Itu daripada segi kebaikan. Manakala stres yang boleh membawa keburukan kepada diri kita adalah apabila tekanan itu kita tak dapat nak kawal dan ianya berlaku secara berterusan dan berpanjangan. Banyak sebenarnya faktor-faktor yang boleh menyebabkan seseorang itu mendapat tekanan atau lebih dikenali sebagai stres. Faktor yang pertama adalah apabila seseorang itu sering dibandingkan. Sebagai contoh yang paling dekat sebagai seorang pelajar, apabila diri kita ini dibandingkan dengan orang lain, kita mudah berasa tertekan kerana kita sering merasakan bahawa diri kita ni tidak cukup dengan apa yang kita ada. Itu adalah faktor yang pertama. Faktor yang kedua, seseorang itu mudah mendapat tekanan melalui episod trauma pada masa lampau. Sebagai contoh, apabila seseorang itu mempunyai masa silam di mana mereka mungkin didera ataupun dibuli, jadi mereka ini lebih mudah untuk mendapat tekanan kerana mereka sering memikirkan masalah-masalah dan juga trauma yang berlaku kepada diri mereka pada masa lampau. Faktor yang seterusnya yang boleh menyebabkan seseorang itu mendapat tekanan adalah melalui orang sekeliling kita. Kenapa saya cakap orang sekeliling? Kadang-kala kita berada dalam golongan yang betul, kadang-kala kita berada dalam kelompok golongan yang tidak betul. Sebagai contoh, kelompok golongan yang tidak betul adalah apabila kita berkawan dengan seseorang yang tidak sudi ataupun tidak rela nak berkawan dengan kita. Kadang-kala seseorang itu suka mengambil kesempatan ke atas diri orang lain yang menyebabkan orang lain itu berasa tertekan ke atas diri mereka. Mereka sering mempersoalkan kepada diri mereka, adakah mereka ini tidak cukup baik sebagai seorang kawan, adakah mereka ini tidak cukup pandai, tidak cukup lawas, sehingga menyebabkan diri mereka tertekan. Kadang-kala faktor-faktor yang menyebabkan seseorang itu mendapat tekanan bukan datang daripada diri orang lain maupun orang sekeliling mereka. Kadang-kala ianya datang daripada diri kita sendiri. Sebagai contoh adalah personality seseorang itu. Sebagai contoh, orang yang introvert ataupun orang yang tidak suka bersosial. Apabila seseorang itu mempunyai watak yang tidak suka bergaul ataupun tidak suka bersosial, mereka mempunyai kecenderungan untuk lebih mendiamkan diri dan tidak suka menceritakan masalah mereka kepada orang lain, sehingga masalah mereka itu menjadi beban ke atas diri mereka dan itulah yang menyebabkan mereka mempunyai stres dan seterusnya membawa kepada masalah kesihatan mental. Selain itu juga, faktor yang datang daripada diri kita sendiri adalah bagaimana cara seseorang itu melihat dunia. Sebagai contoh, bagaimana seseorang itu melihat dunia adalah yang paling dekatlah sebagai seorang perempuan. Kita sering merasakan bahawa orang ni lawa, orang ni mempunyai harta yang lebih, orang ni lebih bijak, hingga menyebabkan kita sendiri yang berasa tertekan. Sedangkan orang tu tak ada cakap apa-apa pun mengenai diri kita. Dan faktor terakhir yang dapat saya kupaskan adalah seseorang itu boleh mendapat tekanan berpunca daripada penyakit yang mereka alami. Sebagai contoh, orang-orang yang mempunyai masalah penyakit kronik. Apabila seseorang itu mempunyai masalah penyakit kronik, mereka sering merasakan bahawa diri mereka ini merupakan bebanan terhadap orang lain, ataupun mungkin mereka merasakan bahawa kenapalah Tuhan uji diri mereka sampai macam ni sekali. Dan itulah yang menyebabkan mereka mendapat tekanan dan seterusnya membawa kepada masalah kesihatan mental. Jadi apakah tindakan sekiranya kita mempunyai tekanan? Apa yang kita boleh buat adalah, pertama sekali, kita luahkan kepada seseorang yang kita percaya. Kita luahkan, kita lepaskan, kita ceritakan kepada seseorang yang kita percaya. Contohnya seperti ibu bapa kita, kawan baik kita sendiri. Yang kedua adalah dengan cara bersenam. Kenapa?
Ini kerana mengikut ujian saintifik, apabila seseorang itu bersenam, badan kita dapat mengeluarkan hormon yang gembira. Dan dengan cara kita bersenam, kita dapat lupakan segala tekanan dan juga bebanan yang kita alami. Jadi apa yang dapat saya simpulkan adalah stres merupakan faktor terbesar yang boleh menyebabkan seseorang itu mengalami masalah mental. Jadi sebagai seseorang yang inginkan kesihatan yang sempurna, kita hendaklah menitik beratkan kesihatan mental kerana kesihatan mental juga sama pentingnya dengan kesihatan fizikal. Tidak sempurnalah kesihatan seseorang tanpa kesihatan fizikal dan mental mereka. Sekian, terima kasih daripada saya.